mula join AIA pada 1 Oktober tahun 2020 dan pada tahun yang sama juga yang 17 Disember 2020 beliau telah achieve Supreme MDRT beliau dapat 50,000. Tapi joknya itu tahun seterusnya pula tahun 2022 beliau selesaikan, settlekan Supreme COD beliau dengan total tahun 2022 buat sekali lagi COD 2023 with total sales of 1.1 million. Beliau juga merupakan Presiden Club yang baru yang merupakan so without further ado, let's recall Kuwait City Nurhaliza. Firstly saya datang ni macam wow, ramainya. First time saya rasa saya dapat aura yang sangat-sangat orang kata energetik lah. Sebelum tu MC ada kenalkan saya, biar saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Siti Nurrahayu. Saya sudah pun berkahwin. Kenapa saya selalu highlight sudah berkahwin ni? Sebab kadang-kadang sebab kadang-kadang minta maaf lah kalau untuk wanita ni selalu memberi alasan anak, selalu memberi alasan untuk yang dah berkahwin kan. Jadi dekat sini saya nak cerita saya sudah berkahwin, anak 5 orang. Okay, so biarlah saya rasa kita boleh start dengan slide supaya lebih teratur saya memperkenalkan apa yang saya dah buat selama ni. Alright, siapa yang menjaga slide? Okay. Okay, ni sebenarnya ni tak wujud pun lagi higher consultancy ni. Cuma yelah ada orang kata saya kena jadi leader. Sebelum ni saya ni tak terniat pun nak jadi leader. Saya suka presentasi, suruh ambil gambar je. Kalau pergi overseas cakap suruh ambil gambar, suruh cakap mana leader you, mana anak buah you. Terus saya segan nak minta orang ambil gambar. Sejak tu saya balik, saya cakap kita kena jadi leader. So kat sini ini insyaAllah doakan. Amin. 3 tahun tu lah mula saya ingat macam nak 10 tahun. Bagi saya masa 10 tahun. Tapi bila saya cakap dengan Kak Yati kata jap lama sangat tu Ayu, 3 tahun pun boleh. Mantap lah Kak Yati. Apa next? Boleh? Okay, so saya memang join pada 1/10. Saya rasa ada batch saya dekat sini, betul? Yang start sama dengan saya kan? Okay, so saya start pada 1/10 2020 coded. Saya dapat coded. And then saya MDRT. Sebenarnya tujuan saya datang ke AIA ni adalah untuk mengejar RM9,000. Elite Pro kan? Betul tak? Jadi saya punya target ni mindset saya saya cakap dengan diri saya, okey, setiap bulan saya perlu buat 45,000. Kalau ikutkan hari tu Elite Pro berapa 25 Tapi disebabkan saya membuat average goal kan, dia tak kira semua. Jadi saya target 45,000 untuk dapatkan RM9,000. So itu 36,000. Yes, 36,000 untuk dapat 9,000. Jadi saya meluahkan hasrat saya kepada leader saya. Saya cakap doakan saya untuk dapatkan RM9,000 ni. Jadi dia kata kenapa 36,000 Ayu? Why not you increase 45,000? Sebab kalau 45,000 you punya commission setiap bulan akan naik 1,000. Macam tu lah leader saya sebut. Oh 45,000 mana saya nak cari 45,000 ni, saya cakap 36,000 ni pun saya tak tahu nak cari mana. Okay, tapi saya cakap lah betul. Saya cakap okay, saya
saya nak commission setiap bulan naik RM1,000. Itu saya punya mindset. Saya ni seorang yang clear, RM45,000. Jumpa Bos Jalil adalah saya punya leader. Saya cakap, bos, doakan saya untuk saya buat RM45,000. Lepas tu dia cakap, ayo, kenapa RM45,000? Kenapkan RM50,000. You all tengok permainan dia orang Betul-betul saya ni baru, tak ada pengalaman. Dia jadi macam, kenapa makin lama gini? Okey dah, saya cakap dengan diri saya, dah tak payah minta doa siapa-siapa. Okey, cukup last. So cukup last Bos Jalil suruh RM50,000. Okey, RM50,000 dah, saya tak nak cakap dengan siapa-siapa. Maksudnya saya tak naklah cakap dengan doakan dapat RM50,000. Tak, mesti diorang akan suruh naik RM100,000, confirm. Jadi saya pun buat. Okey, pada 1/10, pada 1/11. Okey, tapi sebelum tu saya cerita kejap Okey, ni background saya memang tak ada background dalam takaful. Saya adalah orang property. Lepas tu unit trust pun tak lama, 10 bulan. Jadi saya jual benda yang nampak, rumah kan, tengok keluasan. Jadi bila takaful ni, saya jadi macam, apa saya nak jual ni kan? Jadi saya tak tahu. Tapi saya ikut leader saya. Kena pegang key ni. Saya ikut leader saya. Apa yang dia cakap, itu yang saya buat. Sebab saya tahu saya zero dan saya tak nak langgar dinding. Langgar dinding itu sakit. Jadi saya jenis orang yang tak suka langgar dinding. Okay, next. Okay, this one. So 31 hari bulan 10 saya buat 52. Nampak? Dapat tak RM52,000? Tahu tak, saya nak dapat RM52,000 tu nanti saya cerita waktu perjalanan tu. Ya Allah, tak mudah sebab 100% stranger. Ramai orang kata, saya tak percaya pergi ke War Market tak bagi duit kat saya rasa. So saya tak percaya. Saya punya mindset adalah saya kena pergi ke stranger, baru stranger tu boleh bagi duit dengan saya. And then pada bulan 11, saya rasa kalau siapa yang sama batch dengan saya selalu cerita macam mana perjalanan saya untuk MDRT. Ikutkan MDRT 2021 tu. Tak apa. Okay, so pada 1/11, saya dah buat RM50,000 kan. Jadi Bos Jalil bagi saya target baru, iaitu RM100,000. Waktu tu saya rasa saya tak berpijak di atas lantai sebab saya rasa macam RM52,000 ni sangat orang kata terseksa lah juga sebenarnya saya nak dapat ni. Dah tu dia naikkan RM100,000. Jadi saya cakap, ya Allah, mana saya nak dapat RM100,000 ni bos? Dia cakap, tak apa, you boleh buat ayu. Lepas tu saya cakap, okeylah saya cuba. Saya buatlah. Saya buat cukup 15 hari bulan 11 saya capai RM100,000. Saya ingat saya dah boleh cuti. Jadi saya cakap dengan bos janji dengan saya, bos cakap dengan saya, Ayu, tak apa, awak ada lagi 15 hari untuk habiskan bulan 11. Jadi why not you tambah lagi RM100,000, you buat RM200,000. You cuba buat. Lepas tu saya janji, saya bagi awak cuti. You bolehlah pergi travel. Waktu saya cakap macam, wow, okay, bos janji tau bagi saya cuti. Saya cakap saya nak pergi travel. Okay, boleh. Okay, so saya pun sahut cabaran bos. Pada 30 hari bulan 11 saya dapat RM239,000. Alhamdulillah. Okay, waktu 30 hari bulan 11 tu saya dah tahu saya dah capai. Sebab saya dah capai lebih, saya pun buka lah booking.com. Nak tempah hotel lah ni, nak pergi bercuti kan. Sebab saya cakap, okay, enough Ayu, kau ni nak buat apa benda ni? Sebab saya tak tahu tau MDR tu apa benda, semua saya tak tahu. Saya hanya kejar yang RM9,000 tu je dengan bos suruh buat. Jadi saya cakap, okay, dah enough Ayu, sampai bila kau ni nak bekerja je. So pergi bercuti. Sebab saya memang hobi saya pergi, suka travel. So saya pun buka booking. So saya ada tempat, tapi nasib free cancellation. Jadi 1 hari bulan 12 tu masuk bilik bos panggil PA dia, and then duduk, kita buka apa tu, ALPP so dia buka benda tu kan, Gambar tai gambar diorang, sebab saya selalu panggil tu tai. Okay, lepas tu diorang tengok, PA tengok, okay, cakap Ayu berapa lagi nak MDRT.
lagi waktu tu saya ada lagi 85,000 untuk MDRT. Saya tak tahu apa tu MDRT, apa benda tu. Saya cakap, you nak kerja, you nak cuti ke ataupun you dapatkan MDRT lepas tu you cuti? Saya cakap, bos, penting sangat ke nak MDRT ni? Saya cakap, sebab saya ni nak kerja yang 9,000 ni je. Lepas tu cakap, penting ayo, you buat je. Lepas tu cakap, time tu saya macam bukanlah kecewa, tapi saya nak bercuti ni, macam tu lah. Lepas tu okey lah, saya cuba. Maknanya saya cancel lah ni bos yang book itu. Nanti you dapat MDRT, ayah belanja you. Dia cakap macam tu. So saya cancel, saya bincang dengan husband, kita kejar MDRT ni. Lepas tu saya kejar, alhamdulillah 17 hari bulan 12 saya dah MDRT. Saya buat ni 100% stranger, 100% saya kami berdua pergi direct approach semua. Nanti saya akan cerita macam mana perjalanan masa saya. Next. Okey, ini adalah kita punya ni achievement. Next. So kat sini sudah buat MDRT 2024 pada Julai hari tu. Next. Okay, MDRT. Alright. Dekat-dekat macam gini, selalulah saya jumpa. Kalau dekat tempat lain tak ada. Okay, next. Okay, ni waktu Global Conference MDRT dekat Sydney. So kita disponsor 100% oleh AIA. Okay, next. Okay, ni you all nampak saya makan kat mana tengah malam, pagi buta saya kerja. Okay, sebelum untuk awal-awal saya join dengan saya Takaful ni, saya Isnin dan Jumaat saya datang training dekat Cap Square. Saya mengharamkan diri saya untuk buat kerja sales. So saya memang datang daripada pagi sampai ke malam, Isnin dan Jumaat. Ini adalah hari me time saya. Saya duduk office, duduk dalam bilik office, saya boleh relax, saya boleh inilah dia buat kerja. Okay, so hari sales saya adalah hari Selasa, Rabu, Khamis dan Sabtu. Ahad saya cuti. Kalau korang kenal saya, kalau saya tak capai target, saya tak akan cuti lah. Tapi ini yang letak hari Ahad cuti. Tapi hakikatnya kebanyakan hari Ahad saya kerja. Okay. So saya bekerja juga dekat luar. Okay, kalau saya macam saya dah boring kan, saya dah boring buat kerja kat KL selama, saya akan keluar. Tapi saya buat kerja lah juga. Maksudnya saya pergi Terengganu, saya pergi Kelantan, saya pergi Johor. Saya pergi sebab kita punya klien dekat mana-mana, itu yang best tu. Kat mana-mana klien kita boleh ada. Betul? So ni pada awal-awal dulu saya bermula seawal 7 pagi hingga 2 pagi. Pergi tak nampak matahari, balik pun tak nampak matahari. Inilah saya punya rutin harian waktu awal-awal dulu untuk saya nak dapatkan MDRT. Sebenarnya penat, memang penat, tetapi saya ada big why saya ada saya punya apa yang saya nak. Sebenarnya saya nak yang 9,000. Jadi saya memang nampak 9,000 je. Rasanya you all kalau yang Elite Pro ni mesti nampak. Lagi sekarang 15,000. Saya tanya Jenny, boleh tak saya nak apply balik? Tak boleh dah. Kalau boleh mesti bagi tinggi saya dapat. Sebab 15,000 kan, saya dapat 9,000. So bermula seawal jam 7 pagi hingga 2 pagi. So apa yang saya buat, pukul 7 saya akan pergi round dekat Bani. So saya akan tengok mana yang rasa potential saya punya klien. So kat situ kita cantik. And then time mereka tak busy, kita akan pergi buat direct approach. Kalau diorang okay untuk saya jumpa time tu, saya terus jumpa. Itu cara kerja saya. Saya terus jumpa dan saya close on the spot. Saya tak suka follow up. Saya rasa follow up tu memberi harapan yang tinggi. Jadi saya tak berminat memeningkan kepada saya. Jadi saya akan cakap dengan Mr. Prospect, you nak atau you tak nak. Itu je, tak payah fikir-fikir. So kalau you nak, kita sign terus, bagi kad icing dan debit card kan. So itu kerja saya. That's why saya cepat, sebab saya memang close on the spot. Saya tak tunggu balik rumah, tunggu 3 hari, tak. So ini adalah before saya achieve semua. Okay, so sekarang Isnin sahaja saya pergi training. Sebab saya pun dah minta izin dengan bos. Saya cakap hari Jumaat izinkan saya tak pergi, tapi saya nak buat aktiviti sales lah.
So saya Isnin saya pergi training, Selasa, Rabu, Khamis aktiviti sales lah. Itu saya akan buat. Saya akan buat direct approach, jumpa klien untuk follow up jika perlu. Ini waktu sekarang sebab saya pergi ke corporate. Bila corporate tu yang saya penat nak kena follow up, tapi kita ada orang juga yang tolong follow upkan untuk saya. Lepas tu saya juga ada menghadiri untuk talk lah. Kadang-kadang kita ada bagi sharing sampai bila untuk kita. So apa yang saya rasa saya boleh contribute untuk orang luar kat sana adalah saya share ilmu yang sedikit ni, mungkin boleh bagi manfaat lah kepada tak semua, mungkin seorang dua orang mungkin ada. InsyaAllah. Okay, next. Okay, ni yang saya bagi tahu. Saya tengok sign atas bonet kereta ada. Ini tak semua tau. Ada tu sign dekat tempat dia berniaga tu pun ada. So ini adalah gambar klien saya. Ini saya boleh bagi nampaklah sebab padahal stranger ni, tapi ya Allah, setahun lebih aku nak kejar dia ni, pening aku. Okay, so ni 100% direct approach. Okay, next. Cuma tengok muka saya. Kan saya tengah lukis apa tu? Gambar, kena painting kan. Saya ni orang gila-gila. Tu orang cakap, saya ni memang gila-gila. Kalau husband saya cakap, selalu saya ni daripada Beni Mari. Ini jumpa klien ni. Ini saya jumpa klien. Kelas tau. Walaupun muka saya macam tu. Alhamdulillah. Dia mesti macam tu. Dia dah tahu. Orang ni siapa? Ni saya yang jumpa tengah hari tadi tu kak. Oh, kenapa muka macam tu? Saya tak ada kerja, tapi saya dah datang jumpa kak. So kita sayang pula nak hadam dia yang tukar lukis. Itu pun dia belum lari juga. Saya kawan apa semualah dia. Okay, so first kali macam mana saya nak dapat full market adalah saya analisis dulu. So saya tahu sebelum saya keluar malam tu saya akan tahu saya nak pergi ke mana. Mungkin saya akan pergi ke Shah Alam, mungkin saya akan Bangi. Memang saya duduk Bangi, tapi Bangi tak dekat dengan saya. Saya rasa memang tak ada orang kat Bangi. So saya kena keluar. Jadi saya pergi ke Shah Alam, saya pergi ke Kelang, saya pergi, ramai klien saya Elek Kelang, Shah Alam, ramai situ. Ramai orang kat situ lah. So itu adalah saya punya name. So saya tahu target market saya. So saya akan waktu saya duduk, saya akan cari hot button dia. Itu yang penting, hot button tu supaya kita terus close dia, betul? Jadi kat situ saya terus cari apa dia nak, apa yang dia orang kata perlukan. Benda ni orang tak nampak. Nampak kalau kita bagi akak boleh 1 juta, kita bawa duit 1 juta, tak. Macam mana kita nak bagi orang tu trust dengan kita? Kat situ saya mencari hot button lah. Klien-klien tu apa permasalahan. Tak, bukan seorang, 2 orang saya jumpa, tetapi saya kena jumpa ramai baru saya dapat analisis apa hot button orang yang berniaga. Saya tak ada pergi tempat orang yang bekerja kan. Jadi tak ada istilah hujung bulan tak boleh buat direct approach atau tengah bulan tak boleh buat direct approach sebab diorang tak ada duit. Tak, sebab saya orang buat bisnes. Saya memang 100% bisnes punya orang. So saya cakap tadi saya close on the spot. Okay, next. Next. Okay. So saya punya ni sebenarnya ini dia tengah buat live. Okay, ni sebenarnya saya memang buat direct approach full market. Saya nak bagi tahu, saya tak percaya dengan war market. Sampai sekarang tak ada pun kawan-kawan. Siapa kawan dengan saya, diorang memang tahu saya tak akan buka mulut mengenai takaful. Saya tak akan buka mulut pasal protection bagai ni, tak. Saya hanya buka mulut dengan stranger saya. Alright, itu sebab diorang okey lagi kot berkawan dengan saya. Okay, next. Okay, apa yang saya bawa? You all tahu tak Enrich Gold? Kalau yang siapa batch dengan saya memang tahulah saya ni 100% Enrich Gold. Saya membuat Enrich Gold pada tahun 2020, 2021, 2022. Tahun ni baru saya buat tambah legacy. Okey, apa yang saya buat dengan Enrich Gold ni, saya mengajak usahawan menyimpan. Sebab saya nampak, okey, first you all kena tahu apa critical issue orang tersebut, ataupun apa critical issue orang yang kita nak jumpa. That's why tadi awal-awal kita tulis
kita punya kita punya strength semua kan, kita punya klien, prospek kita nak pergi ke mana. Jadi saya nampak satu benda, usahawan dia tak ada simpanan. Dia simpan, confirm dia simpan. Tetapi bila ada emergency, dia orang keluarkan duit tu. Umpama, tak payahlah cakap usahawan, cakap kita sendiri saya nak tanya. Kalau kita banyak duit, kita belanja dulu, hujung-hujung baru kita simpan, betul? Bila kita tak ada duit, kita korek balik simpanan kita. Tiba-tiba duit dalam bank banyak, kita rasa tiba-tiba kita nampak motor yang cantik sebab duit banyak kan, so kita pergi beli kereta, kita beli TV. So last kali kita punya saving dah tak ada. So kalau orang bekerja, dia ada EPF kan, orang government dia ada pencen dia. Tetapi orang usahawan apa yang diorang ada? ASB. Saya tanya, rata-rata ASB banyak simpan ke banyak keluar? Diorang banyak keluar, confirm. Diorang banyak keluar. Tabung haji banyak simpan ke banyak keluar? Banyak keluar juga. Jadi apa yang mendorong dia untuk buat simpanan? Nanti takkanlah sama. Okay, saya dulu buat kedai-kedai makan kan. Takkan sampai umur 60 tahun masih angkat tong gas untuk sara kehidupan. Hakikatnya tenaga dia tak sama waktu umur 35 dan 60. So kat situ saya bawa elemen tu lah sebenarnya. Jadi bila mereka nampak benda tu, sebab diorang ni cash diorang hari-hari, jadi diorang tak boleh nak kawal macam mana nak buat simpanan. So saya datang membantulah diorang. Itulah yang saya buat. At least ada benda. Kadang-kadang kan saya ada cerita, satu hari dia dapat 5,000, 4,000, tetapi dia tak boleh pergi umrah sebab duit tu nak pinjam lah, dipinjam. Jadi saya cakap, kat mana dia nak simpan duit ni? Sampai bila kita nak berniaga? Sampai bila kita nak susah payah bangun pagi pukul 2 pagi masak sambal, nasi lemak semua bagai, sampai bila? So kat situ saya memberi kesedaran, saya datang untuk mereka buat simpanan. Itulah saya punya konsep. That's why saya tak ada orang yang bekerja. Saya memang orang berniaga sebab saya tahu masalah orang berniaga. Walaupun saya tahu masalah orang bekerja juga tak ada simpanan, tetapi bagi ke orang lain lah. Bagi ke orang lain lah, saya fikir tu lah. Bagi ke orang lain lah, tak apalah saya buat ya, untuk usahawan. So bila saya buat, saya nampak diorang sangat happy. Bayangkan okay, untuk awal-awal dulu saya jumpa 10 orang, seorang je saya close. Tapi saya suka pergi yang dekat food court, kan sebelah je, so senang. Nak, okay, sign. Kalau nak lagi best, saya akan cakap dengan sebelah tu, orang sebelah dah takkan tak nak, macam itulah saya akan buat. So, tapi kalau yang tak nak. Tapi saya jenis tak putus asa. Saya seorang yang tak mudah down. Sebab saya rasa dia yang rugi tak nak ambil. Produk aku ni bagus. Macam tu, saya suka cakap dengan diri saya macam tu. Produk I ni bagus. Dia tak nak ambil, bukan salah saya, salah dia. So dia yang rugi. Itu saya nak. Yelah, you all kadang-kadang mesti down, betul? So apa yang ayat yang nak membuat kita, sebenarnya yang kejayaan kita, yang sabotajkan diri kita adalah diri kita sendiri. Itu. Jadi kalau orang nak down, sampai bila? Nak down duit kalau masuk tak apa. Kalau saya down duit masuk tak apa, saya okey. Tapi down duit tak masuk, so saya tak boleh nak down. Kita pergi. So sekarang lepas tu saya punya rate naiklah untuk closing semua. So alhamdulillah sekarang saya dah buat legacy, still dengan business owner juga. So sebab diorang tak ada protection yang tinggi. Saya ada jumpa diorang, saya dah ada dayung hibah. Okay, saya nak boleh saya tunjuk? Saya tengok ni kan diorang ada online. Saya tak suka, jumpa besok lah saya nak buat. No. Saya nak tengok you punya dia ada tak? Online pun ada. Okay, so saya tengok sikit je coverage dia. So saya suruh lah dia tambah. Saya bagi tahu lah, kalau coverage contohlah dia ambil 200,000, 100,000,
Ya Allah, 100,000 sekarang dia punya sebulan pun 20,000 pun. Orang bisnes kan dia selalu dia punya komitmen dia tinggi. Jadi 20,000 sebulan, 10,000 setakat 5 bulan, 6 bulan coverage tak cukup. Saya selalu buat 2 tahun. So saya cakap, kalau anything happen dekat you, so you nak biarkan bisnes you ni lingkup ke? You tak nak ke bagi dekat anak-anak ke, dekat ni? So kat situ dia macam baru terfikir. So saya memberikan konsep yang baru kat dia orang tapi hakikatnya sama je, protection. Cuma lenggok bahasa, cara kita punya konsep nak bercakap tu macam mana. Tengok, saya sekarang buat profesional, iaitu doktor pakar wanita, doktor-doktor dekat mana tu, dekat hospital yang besar-besar tu, Ampang Puteri tu, tu semua tu lah, doktor pakar lah. Saya buat doktor pakar, doktor GP, and then doktor yang mana orang kata susah, itu yang saya masuk. Sebab saya percaya dengan diri saya. Keyakinan saya tak tahulah macam mana saya dapat, tapi itulah. So saya pergi mana yang you kata susah, itu yang saya pergi. You kata susah lah nak masuk, ni ego, keret, belagak, itulah yang saya masuk. Saya suka jumpa orang yang anti takaful. Hoi, itulah yang menjadi setia dengan saya. Faham tak? Maksudnya dia tak suka dengan takaful. Kat situ juga saya educate dia. Saya flip, maksudnya saya educate dia lah. So orang macam tu sepanjang saya ni, sampai sekarang dia setia. Lagi bukan dia seorang, dia panggil family dia, dia panggil anak-anak dia, dia panggil staff-staff dia semua buat dengan saya. Orang yang tak suka takaful tu saya suka sangat. Bawa jumpa dengan saya, mesti ni saya sekolahkan dia. Saya pernah jumpa doktor. Saya rasa cerita ni saya pernah cerita kamu. Siapa follow Facebook saya pun ada. Dia keluarkan handphone dia bagi time dengan saya 30 minit. So ini, dan dia tak bawa masuk bilik. Dia suruh saya duduk dekat tempat patient tu, supaya dia nak halau senang, dia kata. Ya Allah, time tu okey, tak apalah. Dia letak 30 minit, dia cakap, okey, saya pun terangkan. Masalahnya, all the way saya bercerita, dia diam pun tak apa. Masalahnya dia pun bercakap. Dia tanya tu, dia mana cukup? Kalau saya cakap 30 minit tu untuk saya seorang, bukannya campungan dia. Kalau dah campur, dah tak boleh dah 30 minit, betul? Tak. Minit ke 28, dia cakap, okey, lagi 2 minit. Ayo. Time tu saya angin. Kalau saya angin, saya tak suka orang buat saya macam, aku pula yang hegi-hegi dengan dia. Saya tak minat. Mungkin ada darah orang Melaka cepat kebaran sikit kan. Jadi saya tutup saya punya slide, saya letak tepi. Kau doktor ke, kau apa ke, tunggu jap. First tu saya cakap, minta maaf doktor, saya dah terangkan daripada awal tadi, saya adalah $1 million consultant. Saya cakap, saya dah achieve dah banyak benda. Saya cerita dengan doktor, betul? Doktor agak-agak lah kan, sebab dia kata masa saya ni bernilai seminit lebih kurang berapa ringgit, dia ada sebut, saya pun tak ingat. Doktor rasa sekarang saya duduk ni, komisen saya lagi tinggi ke doktor punya gaji lagi tinggi? Hakikatnya saya tahu dia punya duit lagi banyak, tapi kita kena confident. Saya nak cakap, kita walaupun tak ada apa-apa dekat poket, kita confident tu penting. Lepas tu dia diam. Dan doktor rasa saya duduk kat sini, masa saya, duit saya tak berjalan ke? Cakap macam tu. Lepas tu dia diam. Dia cakap, okey, sekarang ayo, you nak apa? Saya nak IC doktor. Simple je saya sebut. Padahal saya tak habis cerita. Saya nak IC doktor. Okey, you masuk bilik. Start situ. Sebab dia tak suka takaful. Dia tak ada takaful langsung. Dia memang anti dengan takaful. Aku tak tahulah kenapa dia anti. So dia cakap, okey, ayo, you nak I contribute berapa? Okey, seginilah doktor. Salam perkenalan, saya cakap. Untuk doktor trust dengan saya, bukan senang kita nak build trust. Okey, salam perkenalan saya nak dalam 1,800 je sebulan. Itu saya punya level paling rendah. Padahal boleh je rendah lagi kan, tapi kita boleh meletakkan level kita ke
dekat mana. So dia cakap okey 1,800, okey boleh. So sign lah kat situ. Itu cerita. Tapi sebenarnya banyak nak cerita pasal orang yang tak suka takaful ni, banyak, ramai. Tapi saya jumpa, alhamdulillah saya close. Kadang-kadang partner saya, siapa ikut dah nak diri dah nak balik sebab macam dah tak ada harapan. Ni takaful lah ni. Diorang dah beli. Aku still duduk. Cakap orang yang tak suka takaful ni mesti akan setia dengan kita. Jadi alhamdulillah itu yang saya buat. So Enrich Gold dengan Legacy sekarang adalah produk saya. 2 sahaja. Saya tak, dan Legacy saya ambil yang 2 juta ke atas. 2 juta coverage ke atas. Kalau 2 juta ke bawah saya cakap saya tak ambil. You boleh ambil dengan ejen lain. Tapi kalau you nak saya yang ni, Dia bagi kat Mela lagi. saya dah biasa buat Enrich Gold. Bila Legacy 1 juta dia sikit contribution tu. Dia punya monthly tu saya macam tak boleh terima lah, sikit sangat. Jadi saya cakap 2 juta lah, 2 juta at least. Okey lah, kenalah dengan penat saya semua. So saya cakap 2 juta. So kalau you nak, you ambil dengan I. Kalau you tak nak, you nak ambil bawah 2 juta, you ambil dengan ejen. Tapi selalu saya berani cakap macam tu sebab saya tahu duit dia ada berapa. Itu sebab saya tahu. So dia orang akan ambil 2 juta dan ke atas lah. So itu saya punya game. So Enrich Gold dengan Legacy dia 2 je. Terima kasih. Saya tak produk-produk ni, minta maaf, saya memang tak faham sangat. Tapi saya faham dua ni. Okay, next. Ada lagi ke saya punya? Okay, disiplin. Apa-apa hal sebenarnya kejayaan. Tak, saya rasa saya jumpa, tak adalah. Semua manusia memang nak kejayaan. Mana ada orang tak nak gagal, betul tak? Tapi kenapa tak ramai orang berjaya? Disiplin, attitude. Diri kita yang sabotaj. Jangan salahkan orang lain. Diri kita yang sabotajkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan salahkan anak, jangan salahkan sesiapa pun, leader. Jangan, leader tak ajar. No, you kena buang benda tu. Attitude tu sangat tak boleh. So apa yang saya buat, saya seorang yang sangat-sangat disiplin. Sampai saya pun tak kenal diri saya. You all faham tak? Saya tak boleh duduk rumah. Saya nak cakap, saya tak boleh duduk rumah. Rumah tu adalah bagi saya comfort zone. Bila kita rasa diri kita berada di comfort zone, itulah titik kejatuhan kita. Kena ingat tu, kalau kita terasa kita ni berada di comfort zone, itulah titik kejatuhan kita. Jadi saya tak suka duduk rumah. Pagi-pagi memang saya akan settlekan anak-anak semua, and then saya keluar pergi cari sale. Sebab itu memang saya punya hobi. Saya suka jumpa prospek. Saya suka jumpa. Kalau tak ada, contohlah tak boleh nak buat sale, saya pergi cari klien-klien saya. Saya suka kacau-kacau klien saya. Pergilah klinik-klinik tu, saya duduk macam diorang tak ada kerja, melayan. Saya cerita lah, kadang-kadang diorang nak tambah. Tapi saya memang akan buat aktiviti. Confirm saya tak duduk rumah. Sebab rumah petang nanti anak-anak dah balik. Okey, saya baru balik rumah. Okey, kat situ dah. So Sabtu Ahad saya dah tak kerja. Tu sebab saya cakap dengan diri saya, ni saya cakap dengan diri saya, 3 tahun je Ayu. 3 tahun you push, you pulun habis-habis, insya-Allah after 3 tahun tu you boleh kerja dengan secara tenang. Tapi sekarang orang berbeza. Awal-awal pun dah nak senang semua kan. Tetapi kalau macam saya, memang saya akan push lah. Dan saya dapat tahu Imtiaz punya ejen sangat-sangat aktif, betul? Saya macam, wow, ya ke? Rajin diorang ni. Kak Iti cerita, you all rajin keluar rumah, buat sale. Tapi kenapa tak ada sale? Mungkin konsep ke. Saya tak percaya dengan ini saya punya pandangan. Saya tak percaya kalau kita dah jumpa 10 orang tapi tak ada rezeki lagi. Saya tak percaya tu. Sebab saya rasa mesti ada something wrong somewhere. Contoh, 3 orang saya jumpa tak close, saya akan duduk sekejap. Saya orang kata postmortem dengan diri saya sendiri. Apa
silap saya, apa yang saya punya presentation yang tak betul, saya akan buat. That's why saya cepat. Maksudnya kalau 3 tak keluar, memang saya tak akan pergi lagi. Saya duduk sekejap, mungkin bagi saya dalam setengah jam, saya cuba balik bercakap. Lepas tu, oh mungkin ada ni, okey saya pergi yang keempat, InsyaAllah boleh close. Sebab jumpa 10 mungkin at least 1 boleh close, at least lah 1 close. Takkan tak boleh RM300 sebulan. Kalau kita jumpa orang-orang berniaga RM300 sebulan, okey, itu paling rendah kes tu. So kat situ saya memang seorang yang disiplin. Saya seorang yang orang kata determination saya sangat kuat. Saya dengan AIA, saya nak cerita bulan 10 saya join AIA, bulan 5 saya ambil MERS E200 okey. Lepas tu saya belikan rumah untuk mak saya. Itu adalah impian saya. Sebenarnya saya join AIA adalah nak beli rumah untuk mak saya. Bukan, sebenarnya daripada dulu lagi saya join, saya hantar payslip, alah tak boleh pula nak beli rumah mak. Tapi dengan AIA senang je. Jadi saya berdoa, saya cakap, ya Allah, kau jangan bagi adik-beradik aku belikan rumah untuk mak, biar aku je yang beli rumah untuk mak. So at least mak saya duduk, ayah saya duduk, adik-beradik saya duduk, saya dapat something. Jadi saya fikir macam tu. Saya selalu cakap, oh yelah, kerja kita ni kan orang kan dia pandang, tak tahulah kalau saya kan, oh kau bukan kerja government, tak berjaya. Ni yang saya buktikan. So saya cakap, saya dapat beli rumah untuk mak, saya dapat hantar mak ayah pergi umrah, saya bawa mak ayah pergi jalan-jalan, saya dengan family saya. Sebab saya bukan orang yang tak suka berkawan, tetapi saya tak pandai nak berkawan dengan orang sebenarnya. Jadi dengan keluarga je lah, kawan-kawan dengan diorang lah. So kat situ saya memberi dengan anak-anak semua. So Alhamdulillah. So loan saya baru lepas, tak adalah baru sangat, bulan 5, bulan 4 kot, saya baru beli rumah berharga 1.5 million. Itu rumah untuk family kecil saya. So saya cakap Alhamdulillah dah cukup Ayu. So kita pergi next adalah kita bantu orang. Saya ingat nak bantu orang contribution bagi sharing je sebenarnya. Tapi bila tercabar dengan Mickey, oh saya kena jadi leader. Macam mana lah saya nak jadi leader? Saya tak sabar orangnya nak handle. Tiba-tiba ada demam, sakit, ya Allah. Saya tak suka alasan. Alasan tu bagi saya kalau lah saya 20 saya boleh sangat bagi alasan. Saya penat, saya sampai balik pukul 2 pagi, tidur dalam kereta, mandi dekat Petronas. Saya boleh bagi alasan. Saya tak ada duit nak pergi berjalan, saya tak ada duit. Kenapa saya duduk dekat dalam kereta? Sebab saya rasa mahal saya nak pergi tempat hotel yang 100 lebih. Hakikatnya saya tidur sekejap je sebab saya nak jumpa klien-klien lain kan. Jadi saya cakap tak apa, kita tidur dalam kereta. Dan dekat Terengganu lah, saya tahu dah Petronas mana yang besar, bilik air mana yang bersih. Saya buat tu semua. Nak jadi tak mudah sebenarnya, tapi kalau betul kita nak, insyaAllah kita dapat. Itu je. So saya rasa dah tak ada. Saya nak buka Q&A. Boleh? Sebab saya tak tahu apa yang you all nak daripada saya, apa yang you all nak, ilmu daripada saya. So yang ini yang saya cerita surface je. Kalau ada apa-apa nak tanya, silakan. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you for the great sharing, Ayu. Sangat inspiring. Sebab when it comes to achievement kan, sesiapa sahaja akan tengok achievement tu sahaja kan. Dan even saya pun tengok Kak Ayu sebelum ni pun saya tahu you Supreme Shorty, which is memang power. But kita tak sempat borak in terms of you punya journey untuk jadi Supreme COT, and apa yang dapat hari ni lah. The question is, okay, most of us, ramai ejen-ejen yang ada hari ini, termasuk diri saya sendiri kan, kita tahu yang untuk berjaya tak perlukan motivasi pun sebenarnya kan, you perlukan disiplin. Okay, but apa yang drive you ataupun rutin you untuk
pastikan diri you stick with the discipline. Okay, ada orang yang hari ni kalau tanya semua orang nak jadi supreme COT, nak income macam you, nak jadi dah dapat apa yang you dapat kan. But I can bet 80% dalam hall ni akan bangun selepas pukul 10 besok. Kan, saya boleh bet kan, 80%, saya siap 90%. Okay kan, pukul 10, pukul 9, tak ada yang bangun pukul 7 keluar rumah kan. Kalau yang keluar rumah pukul 7 macam Kak Ayu tu 2% kot kan. Saya je lah kot, saya rasa 3 tahun lepas 3 tahun lepas 3 tahun lepas kan. Sekarang aku dah kaya, nak buat apa? Tak suka buang lagi. Balik kepada soalan Gurau Balik kepada soalan dia adalah apa diorang kena buat ataupun kena ubah untuk make sure diorang berdisiplin macam ni. Okay, sebab semua orang nak apa yang dapat, tapi at the end of the day, bukan kata 2-3 bulan, esok pun memang bangun lambat lah kan. Esok pun dah bangun lambat lah. Jadi apa yang diorang kena tukar dalam hidup diorang? Kita orang bukan diorang lah. Saya pun dah start malas ni. So Okay, boleh faham? Alright. So selalunya orang nak cakap bila kita nak kejayaan, kita perlu adakan pengorbanan. Betul? Orang nak berjaya tapi nak senang rena, rasanya tak boleh. Sebab berjaya kita perlu ada price dia, pengorbanan dia. Okey, saya cerita saya je lah sebab saya tak tahu orang kat luar sana. Saya hari-hari saya start pada pukul 4 pagi ataupun lewat pun 4:30 pagi saya akan bangun. Okey, bagi saya berpagi-pagian tu adalah rezeki tu murah. Saya umpamakan macam inilah, siapa yang bangun pagi ni dia akan dapat fresh rezeki tu. Maksudnya orang lain tak kutip lagi, saya dah kutip dah semua. Nanti orang yang pukul 7 pagi bangun tu sebab dia agak struggle sikit, sebab orang yang bangun ini saya punya ni ini saya yang pegang saya punya ni. Jadi dia orang nak cari rezeki tu susah sebab yang bangun pagi tu dah kutip dulu. Faham tak maksud saya? Faham kan? Okay, that's why saya memang memulakan awal berpagi-pagian. Saya sangat orang morning person. So saya bangun pagi pukul 4 pagi. Sebab tapi takkan terus-terus saya bangun pukul 4 pagi. You dah ni sebelum ni tak apalah kalau korang, saya just nak cerita sebelum ni hobi saya suka tidur dan makan. Sampai sekarang makan tu kita siapa ikut Facebook saya tahulah. Okay, so hobi saya memang suka tidur dan makan. Kalau dekat rumah adik-beradik saya seorang yang sangat suka tidur. Ya Allah, kau boleh bagi dengan saya ni tidur 1 hari pun saya okey. Itu saya dulu. Tapi bila kita dah makin membesar dan dewasa, saya perasan satu, rezeki tu ada dengan saya, tetapi saya tak nampak dia pergi ke mana. Tiba-tiba dah habis. Start situ saya perbaiki satu benda adalah bangun pagi, iaitu mungkin 10 tahun yang dulu. So saya bangun, saya start bangun pagi. Itu jawapan. Tak apalah, yang lain nanti dulu. Saya cakap bila saya bangun pagi, insyaAllah adalah rezeki saya. So saya bangun pagi. Awal-awal tu tertidur juga dekat sofa. Tapi apa yang saya buat adalah siapa yang baru mula, saya memang tak mudah, tapi apa yang kita buat adalah kita bangun, kita buat apa yang kita suka. Kalau you all suka masak, you all masak. Kalau you all suka mengemas rumah, you all kemas rumah. Pagi-pagi taklah, tapi jangan buka vacuum, bising jiran dengar. So maknanya buat hobi kita. Baca buku, bacalah. Nak tengok handphone, tengoklah. Tapi awal-awal kita kena bangun pagi. Tak kisahlah kita buat apa. Ni macam berlarukan je, tak apa. Awal-awal at least kita cuba untuk bangun pagi tu dulu. Tak apa. Itu semuanya diri kita sendiri. Ni berlarukan, tak payahlah, baik kita tidur. No, tak apa. Kita tengok handphone, nak tengok handphone, tengoklah. Nak tengok movie, tengoklah. Untuk awal-awal.
kemungkinan mungkin boleh dapat masa 2 minggu. Okay, saya letak kat diri saya kena 44 hari direct. Kalau sehari termiss, saya kena ulang balik ke 1 hari balik. Maknanya saya tak boleh miss. Jadi saya kena 44 hari. So saya buat benda tu 44 hari. Alhamdulillah, sampai sekarang saya dah tak perlu kunci jam. Saya akan terbangun pukul 4 pagi. Itu journey saya. Macam mana saya boleh bangun. Okay, lepas tu nombor 2, saya sangat jaga masa. Dulu saya tak jaga masa. Sekarang saya tak ada duit. Okay, saya tak ada duit. Tapi apa yang boleh membuatkan kejayaan untuk saya, yang tidak perlu guna duit? So saya rasa masa. Orang yang cepat akan menang. Saya percaya benda tu. Orang yang speed, maknanya laju, dia akan menang. Kalau lumba lari pun orang laju, dia yang menang, bukannya orang yang perlahan, betul? Jadi dekat situ saya menunjukkan dekat klien saya menunjukkan kat prospek saya seorang yang pegang dengan masa. Siapa yang ikut saya bagi 2 kali je. 2 kali je peluang. First, you lambat 10 minit contoh. Second, you lambat juga. Third, saya dah tak ajar. Saya orang macam tu. Sebab you akan membazirkan masa saya 10 minit yang berharga tu. Sebab saya ada masa saya. So saya kena jaga dengan masa saya. Itu yang saya jagalah. Itu adalah rutin harian saya. Saya pagi, saya bangun pukul 4, saya balik. Sekarang tak ada dah. Sekarang saya balik petang pukul 6, pukul 7. Doktor dah tak ada dah. Kalau malam-malam tu diorang nak balik dah. So sampai pukul 6 tu saya balik rumah dengan anak-anak pula. So saya selalu cakap dengan anak-anak saya, bagi Umi masa. Bagi Umi masa. You all kena faham Umi bukan kerja, tapi Umi kena keluar. Umi nak cari rezeki. Nanti Umi belanja ke makan, bawa travel ke jalan. Okey, diorang percaya. Anak saya waktu saya mula join AIA, anak saya baru umur 3 tahun. So diorang itulah pengorbanan salah satu juga. Diorang membesar, kita membesar je. You all faham ke? Jadi dekat situ macam tak apa. Saya cakap dengan anak bongsu saya cakap, Umi busy bukan sebab apa Umi nak belikan. Cakaplah anak saya yang bongsu tu nama Fata. Saya selalu berkomunikasi dengan anak saya. So saya akan cerita supaya diorang faham. Diorang kena jaga rumah, kena jaga attitude dekat rumah ni. Jangan nak lasak-lasak. Anak saya pernah panjat dekat peti ais. Yang satu pintu saya ada 2. Yang satu pintu tu dia lompat ke bawah. Saya rasa macam, ya Allah. Terus saya cakap apa? Saya keluar, saya tutup dapur gas semua. Saya berdoa dengan Allah, biar Allah yang kita kadang-kadang kita suka buat kerja Tuhan. Tu yang macam bila kita lagi keluar, close ketak ni, close ketak, orang ni kita suka buat kerja Tuhan ni. Kita buat kerja kita dah lah. Yang lain biar Allah yang uruskan. Contoh macam anak, kita tinggalkan anak, kita dah buat yang terbaik. Kita jaga daripada segi care semua, dah tutup ni semua. Last kali kita berdoa, ya Allah tolong jaga anak aku. Aku keluar ni mencari rezeki, bukan aku keluar ni nak bersuka-suka, tak. Aku pergi cari rezeki untuk anak-anak aku juga nanti. So tolong jaga. So saya serahkan semua pada dia lah. So saya keluar sebab anak saya kecil-kecil lagi waktu tu, 3 tahun, 4 tahun. Macam itulah sampai pernah kita orang keluar, anak-anak main bercakap jerit-jerit, tolong-tolong, dah lah Pak Kad pula datang, tolong, kenapa telefon saya. Ya Allah, diorang ni rupanya main-main. Saya cakap dah, perkataan tu bahaya. Kalau betul-betul tak ada, jangan cakap tolong. Saya banyak anak-anak saya ni. So yang macam itulah. So ada next. Harap terjawab ya. Alright, thank you. Ada soalan ni? Ada soalan? Ada. Ya, tak ada Zali. Assalamualaikum, Ayu. Sangat-sangat inspirasi lah. Saya yang dah lama sangat ni rasa macam tak tahu nak cakap lah. Oh, ni kan yang baik. Saya baik, tapi saja je. Supaya dia tahu saya orang ni. Sorry, Ayu. It's okay.
Sorry. Nak tanya. Saya start industri ni daripada belum kahwin sampai dah anak besar. So saya apa yang Ayu cakap tadi itu saya buat. Tapi saya tak dapat lagi apa yang macam mana Ayu dapat. Tapi saya yakin satu hari nanti saya akan dapat. InsyaAllah. Cuma saya bersyukur sebab hari ni saya dapat dengar daripada Ayu simple presentation, simple apa orang kata teknik, idea. Jumpa orang berniaga, kita orang berniaga. Yang itu saya rasa, ya Allah, aku dah buat tapi aku tak buat. Macam mana Ayu buat? Kenapalah Imtiaz nama besar tapi saya rasa tak sebab tu tak dapat macam mana. So saya nak tahu Ayu apa dalam berapa tahun ni challenges yang paling besar buat Ayu. Sebab apa yang Ayu cakap saya dah lalu dah semua tu. Bangun pagi memang saya lah bangun pagi, buat kerja rumah semua buat sampai balik malam. Saya duduk kat raut berulang daripada dulu. So kita dah buat tapi nak tahu challenge apa lagi yang Ayu buat, mungkin saya tak buat. So saya nak untuk diri saya tak tahu orang lain ni, saya cakap untuk diri saya. Apa challenges yang paling besar buat Ayu lah sepanjang perjalanan ni? Terima kasih. Saya you boleh beruntung tau di bawah nama Imtiaz. Kalau saya budak baru, saya memang confident bersetinggi kalau saya sebut nama Imtiaz. Sebab Imtiaz dah ada nama, saya akan jual je lah nama Imtiaz tu. Itu jenis saya. Saya akan jual. You boleh tengok saya punya contoh lah. You boleh tengok dekat website saya, tengok Imtiaz ni betul tak nombor 1. You cuba tengok. So kalau itu saat itu cakap, you all sangat-sangat beruntung sebab you duduk dekat bawah agensi nombor 1 dekat Malaysia. Nak jadi agent, saya mencari tau. Saya tak suka orang approach saya tau. Jadi saya mencari agensi mana saya nak join. Sebab saya suka pilih agensi yang wow, saya. Tapi perjalanan jodoh kan. Jadi saya tak nampak pun Imtiaz ni. Jadi bila you all yang ada ni, sepatutnya first kali you all kena berbangga dan you all kena bagi tahu orang kat luar sana. You all dari Imtiaz bagi diorang, bagi rasa yang diorang trust dengan you all. Itu satu. Nama Imtiaz tu saya rasa sangat power sebenarnya. Kalau kita nak pergi close, memang sekejap je kita boleh pergi close. Okey, balik pada challenge. Honestly saya nak cakap, challenge saya dalam bidang takaful ni macam mana saya cakap, saya tak berapa banyak challenge. Maksudnya daripada segi saya nak pergi kerja klien, challenge adalah diri saya je sebenarnya. Bergaduh hari-hari dengan diri saya. Lagi-lagi sekarang kan, kalau kita tak buat sale kan, duit tetap masuk, betul? Jadi apa yang drive kita untuk keluar? Itu je lah challenge saya. Yang kalau untuk klien, saya tak pernah kena maki ke. Kalau kan saya buat direct approach kan, tak pernah kena marah ni, tak pernah. Saya menjumpa orang-orang yang sangat baik. Kalau dia tolak secara halus. Jadi saya okey je. Lepas tu kalau ni, saya challenge saya diri saya lah. Challenge saya dengan diri saya sendiri. Saya tak ada challenge yang dekat luar. Saya jarang. Saya tak tahu kenapa, tetapi saya nak jumpa challenge yang sangat-sangat yang membuatkan saya rasa down tu tak ada. Tapi macam internal agency tu, itu biasa. Itu je. Sebab bagi saya challenge ni memang ada, tapi untuk saya bergaduh dengan diri saya lah. Itu sebab saya cakap kejayaan kita sebenarnya yang sabotaj diri kita, kejayaan kita adalah diri kita sendiri. Itu selalu cakap lah, tak apalah, kita suka bagi excuse dengan diri kita sendiri, bermakna kita excuse untuk kejayaan kita boleh dragkan lagi kejayaan kita.
Maksudnya okey tak apalah hari ni, alah relax lah ni. Maknanya kita dah relax satu hari untuk kejayaan kita. Allah dah bagi. Memang rezeki tu ada, kita tahu. Tapi kalau kita duduk rumah, rezeki tu tak jatuh daripada langit. Betul. Dia akan pergi pada orang yang berusaha, yang kita tak bukan berusaha mau cari klien je, tak, kita jaga semua apa yang terlarang. Benda-benda tu kita kena aware lah sangat-sangat. So untuk challenge, saya tak tahu macam mana challenge saya, tapi itu sebab saya kalau daripada segi untuk confidentkan orang, saya suka buat diri saya berada di tempat klien. Contoh kalau you all kan, you all nak ambil protection, you all nak ambil saving. So kenapa you all kena ambil? First kenapa you all kena ambil? So kita kena bagi kenapa, why tu kepada dia. So saya kena bagi tahu lah kenapa dia kena ambil. So penat ke, letih ke, macam tu. So saya tak banyak, insyaAllah buat masa ni saya tak banyak, cuma saya ramai klien-klien semua yang stranger, jadi diorang baik dengan saya. So saya jagalah diorang, cuma ada bagi hadiah ke apa, sampai diorang kata saya pun ada juga insurans lain, tapi agent tak adalah jaga macam you jaga. Saya suka bagi surprise. Kadang-kadang pergi jalan mana-mana, ternampak goreng pisang ada dekat dengan klien saya beli, saya bagi klien saya. Ni saya jalan je, saya nampak goreng pisang ni macam sedap, saya belilah RM5 bagi. Itu pun dah happy kan klien. Itu je saya buat. So saya jalan-jalan lagi, tiba-tiba saya rasa saya nak bagi hadiah tu, sebab dia yang kena kawal. Saya punya nak bagi-bagi hadiah tu, kalau tak kawal saya suka bagi ke orang. Best. Bila kita rasa bila orang rasa seronok, saya pun rasa happy. Itu saya punya ni lah. Tak maaf, saya tak tahu, macam challenge saya tak berapa banyak, tak banyak sangat. Jujur. Kat situ lah. Next, ada soalan saya. Jujur. Dia belajar benda ni, tu yang Kak Yati nak bagi saya. Assalamualaikum Kak Ayu. Waalaikumsalam. Saya Izzat. So saya nak tanya Kak Ayu, sebab tadi kan Kak Ayu cakap Kak Ayu approach business kan untuk admission goal tu. Betul. So saya ada dua soalan. Satu, apa Kak Ayu punya market segment untuk bisnes-bisnes ni? Maksudnya berapa besar bisnes diorang kan? Itu satu. And then second question, time Kak Ayu nak approach diorang tu kan, macam akak jualan semak atau apa kan, apa Kak Ayu punya approaching punya steps, dia punya proses? Adakah Kak Ayu macam beli dulu ke, lepas tu so macam mana Kak Ayu nak start? Faham? First adalah market segment. Kat situ pada awal-awal saya buat macam kedai makan. Saya tak pergi semua kedai makan sebab saya dah lari fokus. So saya pergi kat mana? Mula-mula adalah orang yang buka sarapan pagi. So saya akan berjalan, saya akan tulis kedai mana yang ramai orang. Itu satu. So bila saya pergi, saya akan bercakap dengan dia yang saya ni daripada Khalifah Abdul Jalil Consulting membawa program untuk usahawan. Saya tak ada sebut AIA. Orang Melayu kita kalau sebut AIA confirm bukan AIA je lah, mana-mana pun syarikat insurans dah tak nak. So saya tak pernah sebut pasal tu untuk awal-awal. Jadi husband saya akan pergi buka pintu, saya akan masuk untuk pergi close. So market segment saya ni berapa besar, saya tak pasti. Saya ni buat kerja pun kadang-kadang saya ni bukannya orang yang detail ni. Saya ni bukan orang yang sangat susunan tu, tak. Yang penting saya ada aktiviti. Tu je saya punya ni. Tetapi malam saya akan buka Google, saya akan cari klinik mana lagi saya nak pergi. Sekarang saya klinik kan. So klinik mana, klinik doktor pakar wanita mana yang saya nak pergi, ataupun fisioterapi, ataupun dialisis punya doktor. Itu kaya-kaya tu Lepas tu saya akan kita akan pergi. Saya cakap saya nak cari klien yang kaya. Saya tak tahu kaya macam mana. Saya cakap saya nak cari yang kaya. Doakan saya cari macam itulah. Tapi alhamdulillah Allah tu dekat kan. So saya akan pergi.
kita akan jumpalah dengan doktor. Saya cakap saya ada bawa program untuk klinik, kalau pergi kedai makan, program untuk kedai makan, kalau pergi klinik, program untuk klinik, macam tu. Kita ada kuota. Ya Allah, you orang reka je lah kan. Kita budak saya kena kreatif. Kalau tak kreatif macam mana kan. So saya cakap kita ada kuota ni. Dekat area sini hanya 5 orang je yang terpilih usahawan. Gitu. Agak-agak dia nak jumpa tak dengan kita. Confirm dia nak jumpa. So kat situlah saya buat. So saya duduk, saya bercerita mengenai apa yang saya bawa. Itu first saya pun buka. Mahal tu. Orang kata nak kasih orang nak jumpa dengan kita. Kita kena create satu benda yang kreatif supaya orang tu, kenapa yang aku kena jumpa dia ni? Mesti dia orang akan duduk, biar saya terangkan. So kat situ saya ajak dia orang menyimpan. Begitu. Sebab you all kena ingat minta maaf kalau orang kerja ni saya tak tahu sangat. Orang bisa sangat sibuk. Lagi-lagi doktor, surgery dia belum berapa jam. Kadang-kadang saya tunggu kat klinik tu 2-3 jam. Ya Allah, punyalah lama. Tapi kalau close, Alhamdulillah, big lah kita ni, tapi nak kena tunggu tu. Jadi diorang tak pakar dalam semua benda. Diorang pakar dalam bidang diorang, tapi diorang confirm tak pakar dalam bidang financial. Tetapi diorang buat pandai. Sebab diorang kan doktor, diorang ada ego diorang ada diorang punya pendapat sendiri. So macam mana kita nak ni adalah dengan konsep yang kita bawa, dan kita kena firm. Janganlah teragak-agak, doktor boleh ke? Doktor, confirm, tidak lah. So kena firm. Macam mana nak firm? Bukannya sekali kita kena pergi, kita kena berkali-kali pergi. Awal-awal dulu saya pergi jumpa doktor, BOA saya time tu Arif, kenal tak? Dia ni punyalah, ayo bagusnya kau ni, boleh tak? Nak ikut macam mana pergi closing. First time pula dia ikut, saya pula first time pergi kat doktor. Ya Allah, dia duduk sebelah ni, saya present, menggeletar-geletar tangan saya sebab first time dengan doktor. Dah keluar tak dia tanya apa? Ayo, kau ni present apa sebenarnya? Korang bayangkan tak? Tapi saya ni berani. Saya berani, tapi saya tak tahu saya buat apa. First tak close. Saya cakap lah, sorry lah Arif, ni first time tau saya buat benda ni dengan doktor. Sebelum ni kan dengan yang lain, jadi that's why tak close. Jadi saya pun bawa dia pergi kedai makan balik. Yelah nak tunjuk kat dia macam mana nak close on the spot kan. Saya pergi, saya close on the spot. Waktu tu 1,800 sebulan. Dia pun macam, cik itu je ke kau keluar? Yelah. Dia macam nampak saya close macam mana. Lepas tu saya pergi ke doktor balik, dia dah tak ikut dah, pun tak close. 2 kali saya pergi jumpa doktor, tak close sebab saya punya presentation sangat out. Tapi ketiga saya buat close, keempat close, kelima close sebab saya dah tahu macam mana lenggok bahasa untuk dengan doktor ni. So saya dapat nombor 3 close, nombor 4 close, nombor 5 close, nombor 6 close, nombor 7 tak close. Tapi banyaknya yang saya pergi closing lah. So kat situ sebenarnya jangan tunggu perfect. Jangan nak tunggu dah pandai. Sampai bila tak ada, kita kena start. Bila kita start, kat situ kita tahu apa kelemahan kita dan kita perbaiki. So insyaAllah boleh pergi lagi. Terjawab terlebih yang setu. Jadi ada dialog lagi. So skrip tu mahal tu. You all boleh practice. Kalau nak pergi jumpa, saya tak tahu kalau orang bekerja, saya tak tahu macam mana nak pergi approach diorang. Kalau you all ada idea nak pergi, pergilah kan orang bekerja. Tapi yang orang bekerja dia sangat limit duit dia. So saya cakap tak apa, orang bekerja bagi kat ejen lain lah. Macam tu lah. Next. Itu je, saya macam fikir macam tu. Okay. Yang bekerja bagi ejen lain. Okay dah. Ada? Okay, silakan. Salam. Nanti orang dalam online tu tak dengar. Assalamualaikum. Kesalah. Soalan saya, lepas saya buat direct approach tu kan, kata ada program keusahawan. Lepas tu bila dah dapat jumpa orang tu, Kak Ayu punya presentation tu, Kak Ayu macam main lukis-lukis, maksudnya tulis tak, Kak Ayu memang ada static punya slide.
Okey, bagus soalan tu. Saya ni seorang yang tak pandai buat slide. Dia bukanlah tak pandai, saya tak suka lah pening kepada saya. Umur-umur macam ni, tak payahlah nak fikir nak buat slide ke apa. Saya hanya bercakap. Saya close dengan katalah jual air Leo. Korang faham tak? Saya memang bercakap je. Saya bercakap. Saya pun tak tulis. Kalau saya tulis macam hilang fokus saya nak bercakap apa. Jadi saya tak tulis, saya tak ada paper kat atas meja, saya tak ada pen, saya hanya bercakap dan saya terus macam tu. Cuma kita, sebab saya suka main dengan emosi. Bila main dengan emosi tak perlu ada tak perlu ada kertas. Dan saya ni bukan cerita pasal mati. Mana orang jumpa insurans, Encik, kalau Encik mati, siapa yang ni? Encik, kalau Encik mati, Encik dah meninggal dunia, siapa? Memang betul. Tapi agak-agak diorang suka tak? Diorang pun stres nanti. Jadi, saya tak cerita mengenai kematian ke apa tak. Saya cerita yang happy. Dia simpan, dia dapat apa, dia nak pergi mana. Macam tu. Saya cerita yang happy je dekat dia. So, saya membayangkan, saya suka bayangkan. Cuba kalau dah berapa tahun simpan dengan kita. So, nanti kalau Encik nak pergi umrah ke, dah boleh. Mungkin 5 tahun sekali, 6 tahun sekali dah boleh pergi umrah. Bayangkan bawa mak, bawa anak, bawa isteri. Macam tu lah. Saya suka main dengan emosi. So, itu je yang saya punya ni. Saya tak ada menulis, tak ada saya tak tahu lah. Kalau dia tak faham sangat, baru kot dia tak cancel. Tapi pun saya tak tahu saya nak tulis apa. Macam yes, yang itu saya bercerita sekadar macam ni. Okay, kalau yang tahu Khalifah, dia akan cerita simpan dapat sehari berapa, dapat berapa. Betul? Tak tahulah kalau korang tahu. Okay, saya cerita macam simpan sehari RM100, sebulan RM3,000, 30 tahun nanti you akan dapat RM1 juta. Saya cerita macam tu. You nak tak jadi jutawan? Nak. Dengan menyimpan. Kalau simpan dekat bank RM3,000, agak-agak keluar tak? Confirm keluar. Kalau simpan dekat ASB pun keluar. Kalau simpan dekat tabung haji pun keluar. Kalau nak cerita pasal dividen semua bayar, kita kalah. Tapi kalau kita cerita pasal simpanan, insya-Allah okey. Simpan je, kita simpan. Okey, 30 tahun dapat RM1 juta. Macam itulah. Saya cerita macam tu dengan diorang. Tapi last kali baru saya cakap saya daripada AIA. Bila last kali saya cakap dengan AIA, walaupun saya daripada Khalifah Abdul Jalil Consulting, tetapi payung besar saya adalah AIA Public Takaful. Cik kenal AIA? Kenal. Agak-agak AIA nak bawa ke lari duit klien. Kalau dia boleh bawa, maybe dia stay dekat Malaysia ni 5 tahun, 10 tahun je. Tapi sekarang dah berapa tahun AIA ada dekat Malaysia. So, tak mungkin AIA nak bawa lari duit klien. Itu yang saya buat. Itu dah 2 tahun saya bagi skrip. So mahal tu. Okay. Tu that's why you all kena tanya. Saya baru tahu you all nak apa, nak tanya apa. Macam tu lah. Okay, next. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ni soalan. Akan kata main market doktor betul lah. So saya pun buat ini, tapi saya nak tahu macam mana untuk tembus masuk ke hospital, untuk masuk ke dia. Sebab kadang susah dekat tempat tu ada description apa kan. So kalau macam masuk you senang untuk jumpa lecturer. Kalau macam doktor macam mana nak masuk to first patient. And then satu lagi contoh akak kata akak banyak main call market, which is danger. Ada tak klien yang menolak akak untuk polisi atau untuk contribution to next contribution ataupun next apa akak punya obstacle dan akak punya faham. Alright. Thank you. Alright. Okay. Kalau nak cerita pasal profesional, jarang saya dapat yang labs yang tak nak bayar. Sebab dia orang bayar tinggi dengan saya. Sebulan paling tinggi dengan saya 21,000. Okay. Paling rendah dengan saya 3,500. Ini kalau doktor 4,000 paling rendah. Saya suka main yang tinggi sebab susah diorang nak surrender tu satu hal, sebab diorang dah faham apa yang diorang ambil.
Dan lagi satu, nombor 2, kalau diorang nak surrender juga, saya akan tanya dulu kenapa dia nak surrender. Kalau dia cerita pasal dia ada komitmen tinggi ke apa, saya akan minta dia rendahkan. At least ada lagi berbanding dia tolak terus. Tetapi macam kalau dah betul-betul dia dah nekat nak keluar je lah. Saya ni bukannya orang yang macam bersedih dia keluar, tak. Tapi saya akan cubalah, saya akan cuba yang terbaik lah. Tetapi kalau dia nak keluar, macam mana duit dia? Jadi macam tak apa, saya cari lain. Itu saya punya pandangan lah. Saya punya pendapat saya, apa yang saya buat untuk diri saya lah. Tapi selalunya saya nak bagi tahu, profesional jarang nak surrender. Selalu tu yang RM300 sebulan tu macam jatuh RM2,000 pula dia buat punya profesional. Dia jadi tu. Okey, nombor yang first tadi adalah macam ni saya tembus. Saya tak pergi, kalau kat hospital saya tak pergi resepsionis. Diorang ni lah yang penghalang nombor 1. So saya tak suka. Jadi saya pergi ke bilik terus. Korang berani tak? Kita orang dua ni berani. Terutama husband saya dah berani. Pergi ke bilik, ketuk. Kena marah tu normal. Korang kalau muka tak tebal, poket pun tak tebal tau. Susun jawab pertanyaan. Kita ketuk. Kita orang paling berani ketuk-ketuk bilik doktor ni. Lagi kalau saya tengok pakar apa yang kaya tu apa? Yang tulang ni kaya. Doktor tu kaya tau, gaji dia berapa ratus ribu tu. Itu yang saya selalu cakap, kaya ni bang, cepat kita ketuk pintu. Saya jadi macam tu. Tak apa, kita tak payah nak malu-malu sebab dia pun manusia biasa. Paling tidak pun dia marah je. So kita tak ada pun hilang apa benda pun. Tak ada. Dia marah, kita pergi next je. Tetapi usaha itu tidak menghampakan daripada result kita. So kita akan nampak result, insya-Allah. Don't worry, bila niat kita baik nak bantu diorang, janganlah korang nak kejar komisen. Memanglah dia nampak muka you all nak komisen je, nanti kan bercakap pun dia tak dari hati. Tapi kita datang untuk kita bantu dia. Kesian diorang ni buat surgery, diorang ni busy, diorang tak boleh nak fikir pasal financial. So kita datang untuk nak bantu dia. Kita nak solvekan dia punya problem. Anything happen dekat dia, macam mana dengan anak-anak dia, macam mana dengan bini ataupun family dia, mak ayah dia, kita kena fikir tu. Masukkan betul-betul dalam hati kita benda tu. Jadi baru kita boleh jumpa dia dan dia akan nampak yang kita betul nak bantu dia. Tak payah pergi resepsionis. Itu semua karut je. Susah nak masuk. You buat macam you patient, pergi. Kalau klinik kan menyamar jadi patient, susah sangat nak jumpa doktor kan. Saya cakap, doktor mana ada? Ada. Okey. Siapa namanya? Okey, saya nak jumpa doktor ni. Kenapa sakit apa? Tak apa, tulis je nama saya nak jumpa doktor. Tunggulah kita jumpa. Time dalam kena lah. So kat situ lah. Kita cakap kena kreatif. Yang penting kena kreatif dan jangan malu. Itulah saya punya. Yang rendah macam ni. Diorang ni gatekeeper saya panggil kan. Kadang penat dengan diorang. Kalau hospital senang, tembus. Dalam klinik je susah. So kalau klinik kan kecil, so kita jadi patient lah. Atau tak, saya mula-mula saya akan cakap, saya nak jumpa doktor untuk apa saya ada buat program untuk klinik. Nak apa tak apa, saya nak jumpa doktor 2 minit je. Saya nak kenalkan diri, nak bagi kad. Tak apalah bagi saya kad tu. Tak boleh. Dalam undang-undang, dalam agensi saya kena bagi kad ni sendiri kepada doktor. Saya buat sendiri cakap undang-undang tu. Baru. Okey, sekejap saya cakap dengan doktor. Okey, 2 minit. Okey, doktor minta wang 2 minit. Saya Ayu, saya ada program untuk klinik. Saya nak minta jasa baik. Bukan hari ni doktor, sebab doktor busy, saya pun busy. Kita kena jual mahal. Dengan profesional, kita nak terlampau nak sangat kes. No, jangan tunjuk. Jadi saya pun busy hari ni. Saya nak jumpa 2 minit untuk ambil appointment dengan doktor. Boleh doktor? Bila doktor free? Isnin ke Jumaat? Kita bagi 2 pilihan. Okey, Jumaat. Okey, pagi ke petang? Saya cakap macam dia nak tak nak dia jawab. Okey, terima kasih, nanti hari Jumaat saya datang balik. Terima kasih doktor, kita jumpa hari Jumaat. Dah keluar. So hari Jumaat kita keluar, kita pergi
Macam tu. So senang insyaAllah. Ya Allah. Rajin dah ada dah. Bagus, saya suka. So next kita punya aktiviti lah, macam nak cakap kan. Okey, ada lagi ke? Awak sama dengan saya satu batch? Ya, betul. Saya tahun 2020 kan. Ya, kita sama. Okey. First of all, thank you for sharing. Banyak benda kita belajar sebenarnya hari ini daripada sharing ni, dan congratulations on your achievement. Terima kasih. Satu first saya nak tanya, macam Kak Ayub cakap Kak Ayub join AIA ni semata-mata untuk dapatkan 9,000, betul. So, apa yang membuatkan, apa pushing factor Kak Ayub untuk sampai Kak Ayub boleh dapat Supreme COT? So, mungkin ada antara kita ataupun saya sendirilah, saya rasa macam star ataupun summit dah cukup, tapi macam mana lah kita semua nak push diri kita towards Supreme COT. Faham? Alright, big why. Kalau you all ada big why yang kuat, you all akan work untuk dapatkan big why tersebut. Contoh, saya nak dapat 9,000. Okay, sekadar 9,000 saya rasa tu tak kuat untuk saya. So 9,000 tu saya nak buat apa? Saya janji dengan mak saya dapat 9,000, saya nak bagi mak 9,000. Saya dah janjikan dengan mak saya tadi. Jadi apa nak tak nak, saya kena dapatkan sebab saya dah janjikan mak saya. So dekat situ waktu awal-awal, mak saya adalah saya punya big why. Itu untuk awal-awal. Jadi setiap 9,000 kita bagi mak. Saya makan komisen. Saya makan komisen. Bagi mak. Setelah habis, saya besarkan lagi big why saya. That's why saya, bolehlah cakap, big why saya nak gaji 100,000. Terlampau jauh saya punya ni. So saya jenis suka yang sikit-sikit. Saya tahu saya punya kemampuan tahap mana. So saya cakap, nanti nak bagi mak. Saya ni memang family lah. Saya memang family dulu. So saya cakap, nak beli rumah untuk mak ni. Mak dah tengok rumah berharga 450,000, nak dekat 500,000. Saya tengok bayar bulanan dia berapa. Saya dah tengok dah kat situ. Bulanan dia kena bayar sekian. Saya nak tak nak, saya kena dapat gaji saya banyak ni untuk saya nak luluskan loan, untuk saya nak bayar rumah untuk mak saya. Saya macam tu orangnya. So bila saya dah dapat je, achieve je, saya terus pergi hantar saya punya payslip dekat bank. Alhamdulillah terus lulus. Dan dia kata, bank kata kena ada 10% deposit. So saya kira berapa je? So tak apa, saya kerja dengan AI, saya bayar duit mak punya deposit dan renovate rumah mak semua. Saya buat calculation untuk saya nak dapat berapa. Saya buat macam tu untuk dapatkan komisen saya lah. And then kereta lagi. So saya kira lagi, macam mana saya nak dapatkan 3,000 lebih ni nak bayar untuk kereta. So saya kira rumah pun sama, saya kira. So saya buatlah ada. So now enough, saya cakap. So apa saya punya target next adalah, sebab adik-adik saya dah tolong. Alhamdulillah, dulu saya pernah buka Taska. So Taska kita buka, kita bagi ke adik. So adik dah ada pendapatan tetap untuk Taska dia. Sampai sekarang ada family ni, saya tolong buatkan marketing untuk adik saya. Saya ni untuk awal-awal saya run marketing macam mana, saya buat. Alhamdulillah 30-40 family daftar. So saya bagi dia, now dia dah okey. So siapa lagi saya nak tolong? Adik mana lagi saya nak tolong? Kat situ saya untuk bantu family lah sebenarnya. Saya punya big why saya untuk family saya. Itu saya punya. Now saya cakap, mak saya dah okey dah ni, family okey. Saya janji dengan mak saya, tahun depan saya nak buat ID pula rumah mak saya. Saya cakap, mak tunggu, mak sabar, tahun depan nanti saya akan buatkan ID rumah mak. Macam gitu. So tapi saya bercakap dengan mak saya supaya saya kena work. Saya tak nak harapan dia macam mana waktu kita kecil-kecil dia susah nak macam mana, dia macam kalau kita minta apa-apa sehabis baik dia nak bagi kat kita. Betul, macam itulah saya buat. So waktu kecil-kecil
tak pernah dia menghampakan permintaan saya. So now saya kena juga, saya tak boleh menghampakan apa yang mak saya nak. So saya buatlah, saya cakap tahun depan kita buat buat ID, dah renovate dah, cuma nak buat ID tak buat lagi. So kat situ saya slow-slow dengan mak ayah saya lah sebenarnya. Saya bagi kereta untuk adik saya, diorang. So kat situ diorang dah okey. Saya tengok adik saya yang nombor berapa, nombor 4, wife mengandung, tak ada kereta. So saya bincang dengan husband. Alhamdulillah saya dapat husband yang sangat support. Saya cakap saya nak dengan family saya. Sebab family dia okey, senang, orang senang. Family saya tak ada sangat. Jadi saya cakap why not kita belikan kereta, kita bagi kereta dekat adik kesian ni. Okey, so macam tu lah saya punya BY tu macam tu lah sikit untuk ke arah family. So bila family dah okey, saya nak contribute untuk orang luar pula. First, saya nak bagi apa yang saya buat selama ni, saya nak share. Itu satu. And then nombor 2, saya nak buat sesuatu yang macam untuk masyarakat luar, yang mana sekarang barulah saya terfikir untuk jadi leader. Dulu tak ada. Saya rasa tak apalah, orang lain lah yang handle manusia-manusia lain tu. Saya fikir dulu, ya Allah, saya ni bukannya orang yang sabar. Saya ni kalau orang sabar tak apa, cakap demam je, ya Allah, saya dah tak boleh dah. Saya tak boleh handle lah orang cakap orang demam. Ya, aku ni tak pernah demam. Faham tak? Saya selalu samakan dengan diri saya. Ramai orang kata, you tak boleh jadikan diri you dengan orang lain. Tak, you ni berbeza. So you kena sabar. Okay, kalau sabar, you lah yang handle. So saya cakap, okay, saya selalu suruh dia lah yang handle. Abang lah handle. Tak apa, saya cari sale. Macam tu. Tapi sekarang saya dah berubah sikit. Saya dah berubah sikit. So saya macam sabar. Saya bawa anak buah saya ikut saya. Macam mana saya closing, alhamdulillah now dia dah boleh bergerak sendiri. So saya tak sampai sebulan dia dah lebih kurang 30,000, 38 saya tak perasan. So dia follow. So sekarang dah okey. So ada tak ramai pun, baru ada kesedaran. So tak ramai lah lagi. Jadi diorang pun insya-Allah pergi untuk jadi, diorang pun ada dream diorang. So saya cakap pergi, tapi jangan banyak bagi alasan. Alasan tu yang memusnahkan kita. Nanti korang kalau tak percaya, sebab korang dah biasa bagi alasan. So you all akan bagi alasan. Kenapa tak berani? Alah, minta maaf lah, anak saya bulan ni gini-gini, anak saya ni, ataupun saya, mak saya ni, atuk saya ni, anak kahwin. Semua macam tu lah, akan bagi alasan. So jangan terbiasa bagi alasan. Kita boleh tahu tau, leader boleh tahu orang ni boleh berjaya atau tidak. Dia kalau betul-betul kita boleh nampak sungguh-sungguhnya dia. Ingat saya pun manusia biasa, pernah sakit, pernah demam, pernah ada masalah, pernah semua benda. Tapi saya ketepikan sebab saya tahu apa yang saya nak. Bila saya tahu apa yang saya nak, masalah tu dia jadi kecil sebab BY kita besar. Umpama bola besar, ada bola kecil, kita tolak je dulu. Bola kecil tu dah tak nampak sebab kita tahu BY kita besar lagi. So kita pergi ke situ lah. Itu saya. Ada lagi? Ada nak tanya? Next. Lagi? Ada soalan? Belakang. Okey. Kat atas. Soalan yang berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ayu atas sharing. Saya nak tanya, boleh tak Ayu bagi contoh hot button? 3 jenis klien tu, contoh doktor, businessman dengan orang biasa ke? Hot button each of them. Terima kasih. Okey, sama. Terima kasih. Hot button satu je sebenarnya. Di hari masa tua dia nanti, adakah dia ingin bekerja atau dia nak duduk rumah, akan ada duit simpanan dia. Sebab tapi kepayahan dia tu berbeza. Contoh, kalau kedai makan, kita tengok you all memang nampak setiap pagi diorang buka, walaupun buka pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, tapi diorang start kerja pukul apa sebenarnya? Masak-masak kan? Pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi start masak.
Diorang bangun pukul berapa? Pukul 2 pagi. Benda-benda ni lah yang saya cerita. Okay, Kak, akak tengok saya tahu. Okay, kita jadikan diri kita dekat tempat dia. Okay, supaya dia rasa kita ni ada dengan dia. Dia rasa kita ada kebersamaan dengan dia. Kita betul-betul nak bantu dia. Jadi saya cakap, Kak, pukul 2 pagi akak bangun, pukul 4 pagi akak start masak, betul? Sampai bila akak nak buat macam ni? Saya senyap. Saya akan senyap sekejap. Saya sambung balik. Anak-anak masih kecil, tak apa. Nanti anak-anak besar memerlukan kewangan lebih lagi. Habis bateri dah. Oh ya, alright. Ini dah ada mic? Okay, tak ada. Alright. Okay, sampai mana saya tadi? Kejap, okay. So sampai pukul, okay. Sampai bila? Anak masih kecil dan nanti anak dah besar lagi banyak guna duit. Dan akak adakah masih lagi nak bangun pukul 2 pagi, 4 pagi masak, angkat tong gas, abang angkat tong gas? Sampai bila? Sampai umur 60 tahun. 60 tahun pun masih lagi kita buat kerja tu. Kak, macam gini. Saya faham akak sangat penat kerja, betul? Okey, saya ni suka buat benda yang dia angguk banyak kali. Supaya last kali nak IC, dia terus angguk dia bagi IC. Korang faham tak? Ini adalah ilmu NLP, skill skill tu memang wajib buat benda yang dia angguk banyak kali. So saya akan cakap, akak mesti penat, betul. Cakap, ya betul saya penat. Okey, sampai bila akak nak penat macam ni? Sekarang umur akak 40 tahun, 30 tahun. Akak dah penat. Akak agak-agak umur 60 tahun akak penat tak lagi? Lagi penat, Kak. Kesian dengan akak. Saya faham akak. Sebab mak saya pun dah tua juga. Saya cakap mak saya pun dah tua. So saya tahu kepenatan mak saya macam mana. So macam akak umur 30 lebih, takkan akak nak bekerja sampai umur 60 tahun. Dekat sinilah Kak kita kena ada simpanan. Akak tak nak pergi umrah. Mesti akak nak pergi umrah, betul? Betul lah. Mana ada orang tak nak pergi umrah? Mestilah orang nak pergi umrah, betul? Betul lah, tapi saya memanglah Kak, orang Melayu Kak. Minta maaf lah saya nak cakap Kak. Orang Melayu ni dapat duit, belanja dulu, yang sikit baru simpan. Bila dapat sikit, yang simpan tu dikeluarkan balik. Lainlah anak orang Cina. Cuba tengok Chinese mana ni, waktu kecil-kecil dulu, orang Cina dia ajar bagi duit belanja dengan anak dia. First kali pergi simpan mana yang rasa nak simpan, selebihnya baru belanja. Kita orang Melayu apa? Cakap dengan anak kita, nanti habis belanja kalau ada lebih simpan tau. Kita pun salah juga ajar anak kita. Jadi itulah kata orang Melayu ni, cara simpanan dia berbeza. Kat situ saya beri kesedaran dengan klien, termasuklah doktor. Doktor kan buat surgery, semua buat ni. Diorang sangat busy. Saya cakap, so doktor ada buat simpanan? Of course lah ada. Satu soalan cepu mas saya nak tanya doktor, doktor banyak simpan ke banyak keluar? Lepas tu dia diam. Contohlah, kalau doktor nak pergi, tiba-tiba nampak motor cantik ke apa, doktor beli, betul kan? Beli, itu kan nafsu. Saya cakap, betul lah ya. Duit mana? Duit dalam bank. So last kali mana simpanan kita? Diorang simpan. Kita buat kajian kita pergi tanya orang yang umur 56 tahun yang bekerja, diorang time bekerja ada je simpan kat ESP tabung haji. Tapi kita tanya balik, duit mana yang paling banyak yang diorang ada adalah duit EPF diorang. Sebab EPF tak boleh keluar. Itu yang duit yang paling banyak yang ada. Jadi dengan usahawan, saya tak percayalah you all boleh nak simpan sangat disiplin dekat ESP, tabung haji semua. You all mesti akan keluarkan. Confirm. Orang Melayu kita tak ada disiplin benda ni. Jadi dia cakap, lah betul lah you. Jadi doktor ni penat-penat pergi ni, pergi apa, merawat orang. Doktor merawat orang. Biar saya merawat financial doktor. Saya akan cakap macam tu. So dekat situ, okey sekarang macam mana, apa yang saya perlu buat? Doktor ada EPF? Saya tak ada EPF. Owner doktor ni kadang-kadang orang tak nak letak EPF. Jadi saya cakap, so mana simpanan doktor sebenarnya? Mana yang doktor cakap degree doktor, yang doktor ada master tu? Mana kepandaian doktor tu? Menguruskan financial doktor? Mana? Saya tanya. Lepas
Lepas tu dia orang diam. Sebab saya berani, sebab entahlah tiba-tiba dia terkeluarkan ayat tu. Jadi dekat situlah diorang akan, okey sekarang kirakan saya nak cakap, okay, doktor sekarang saya nak tanya, di klinik ni doktor dapat berapa? So dekat situ baru dia cakap, okey dia dapat sekian-sekian. Contohlah dia dapat 2,000 satu hari. Doktor boleh ke simpan RM50 sehari dengan saya? Of course lah boleh. RM2,000 masuk 99 Primark pun dah habis dah RM50. Banyak mana je dapat dekat trolley. Saya cakap macam tu. Okey boleh. So dekat situ saya buat. Saya hanya cerita lepas tu saya ulang-ulang. Saya ni tak adalah pandai mana pun. Kalau orang tanya mana-mana lain, tak lah. Saya ulang benda yang sama. Saya cakap kalau siapa yang ikut saya sampai orang kata saya hafal skrip. Hakikatnya saya bukan hafal skrip. Saya dah biasa cakap macam tu. Yang ni pun saya dah, inilah, kalau korang tanya lagi sekali pun, ini je lah saya punya skrip mengenai simpanan. Kena simpan. Saya cakap macam tu dengan doktor. Cuma doktor ni, dia kena guna ayat dia. Oh rahsia, doktor ada simpanan apa rahsia? Doktor, saya nak tanyalah doktor. Tiba-tiba ada patient datang. Okey puan sakit apa ya puan? Oh minta maaf doktor, rahsia. Puan datang sini untuk apa ya? Minta maaf lah puan, rahsia. Agak-agak doktor boleh tak sembuh penyakit dia kalau semua benda rahsia? Dia diam. Kata kalau doktor. Jadi dia kena cakap lah dengan saya. Kalau dia tak cakap, nak semua rahsia, macam mana saya nak selesaikan masalah dia? Macam mana? Doktor ingat, kalau doktor buat macam gini, nanti doktor jumpa pesakit yang merahsiakan penyakit dia, doktor nak merawat apa dengan dia? Maknanya dia tak trust dengan doktor. Dan doktor kena trust dengan saya, sebab saya memang financial consultant. Aku sebut benda tu pun dia tak sebut apa, kewangan perunding kewangan, tak financial consultant. Aku cakap tak boleh sebut dia, ayat dia kan kena ada. Tak apa, dia kan tahu pun, kita sebut je. Okey boleh dalam lingkungan apa. Sebab dia orang satu hari rasa mana boleh bagi tahu PNC kau. Kalau kau dah semua PNC, macam mana aku nak cakap ni? Macam mana aku nak ambil duit? Something macam tu lah. Tak ada saya cakap macam tu. Tapi macam mana saya nak selesaikan masalah doktor? So doktor kena cakap. Saya suka bagi kesinambungan cerita yang berkaitan dengan dia, berkaitan dengan pesakit. Contoh saya cakap, kenapa saya perlu ambil dengan anak dan sorry, saya berkata ni lah, kenapa saya perlu ambil dengan you Ayu? Dia akan tanya. So saya cakap, doktor, kalau diberikan dua pilihan, saya cakap ni doktor okay, kalau doktor sakit mata, doktor nak jumpa general doktor ke ataupun doktor nak jumpa doktor pakar mata? Of course lah doktor pakar mata, dia kata. Saya nak tanya, doktor general dengan doktor pakar, mana mahal? Of course lah doktor pakar. Tapi dia boleh tak betul sihatkan doktor punya mata, pandangan mata? Betul, dia tengok sekali pun dia dah tahu dah doktor ni ada juling ke gigi ke kanan. Kan? Saya cakap contohkan dia. Betul lah Ayu. Dan doktor akan rasa secure kalau doktor pergi jumpa pakar mata. Betul? Macam tu juga saya pakar simpanan. Doktor kalau nak buat medical card, nak buat ni, tak apa, doktor buat je dengan ejen lain, saya okey. Tapi dengan simpanan doktor kena buat dengan saya. Saya cakap macam tu dengan doktor. So kat situ lah, okey. So dia nak buat medical, saya tak. Saya telefon ejen mana yang tak perform sangat tu kan. Ya Allah. Sorry. Saya ni kadang-kadang cakap kena tak perform. Maksudnya dia kurang kes. Nak emosi yang kalau nak terminate tu apa? So yang emosi semua, so kita bagilah mana yang macam dah nak dekat-dekat emosi tu, saya bagi dekat kes kat dia. Macam itulah. Jadi itu yang saya buat. Memang saya tak pernah pun nak ambil, walaupun orang tu willing nak buat, tapi saya cakap tak apa, saya ada kawan yang pakar dalam medical card. So saya telefon siapa yang saya akan
check lah. Saya akan tanya, saya ada yang ni, ada tak orang yang nak emosi ke, nak ni, okay, saya bagi dia. So kat situ lah. Saya memang tak buat sebab saya takut kalau saya pergi travel dia kacau saya. GL lah apa. Tak, tenanglah saya. GL tiba masuk hospital, kita kan dia tahu klien nak masuk hospital bila kan. Tiba-tiba GL apa? GL. Itu pun saya tahu pasal GL sebab saya ada buat CSD. Lepas tu dia tak apa, sebab dia close dengan saya berapa 12,000 sebulan simpanan. Lepas tu tiba-tiba dia nak buat apa CSD sebab sekarang dia ramai 40 orang ke 50 Oh, Datuk ini habis buat ini bila abang ikut suara dia tak ada lepas tu saya tanya bos cakap boleh ambil pun ambil. Jadi abang Saya pergi langkawi dekat atas kapal terbang. Tak apalah, saya turun buka dia tiba-tiba ada call. Bukan miss call tau. Hello Puan Ayu, saya ni staff saya ada masuk hospital. GL lah. Sudah. First time aku dah lah tak tahu pasal GL. Okay, tak apa, saya check nanti. Okay. Saya tanya kawan-kawan, GL tu apa benda? Oh, dia orang cerita lah. Saya cakap tak apa. Saya pergi kat PA, saya tengok PA saya. Saya cakap, handle dia. Bagi dapat GL. Saya pun tak tahu GL tu apa, you handle lah. Sebab nasib PA saya tu, dia dulu pernah bekerja admin dekat Prudential. So dia pakar sebab dia punya bos buat medical card. So dia tahu. Alhamdulillah. Dan itu je lah satu-satunya CSD saya buat. Tidak lah. Saya rasa macam, ya Allah, peningnya pasal GL ni. Itu je lah. Lepas tu dah tak ada. Saya tak pernah, saya tak ada buat medical card. So, okay, itu dia terjawab. Jawab terima kasih. Saya nak share sebab ni dari hati saya. Saya tak tahu macam mana nak fake ataupun nak sorok-sorok tu saya tak reti. Oh, yang ni tak boleh cakap, yang ni tak boleh. Saya tak pandai. Saya akan cakap kalau korang tanya memang saya akan jawab. Memang saya akan jawab sebab bagi saya share. InsyaAllah Allah bagi-bagi apa InsyaAllah. saya. Itu yang saya harapkan. Amin. Soalan terakhir. Okey, alright. Okey, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Yati kerana sudi jemput saya. Saya happy sebab saya suka buat macam ni. Saya sangat suka. Jadi bila saya tak dapat dan saya datang, saya rasa macam wow, bestnya. Saya cakap nak suka saya. Abang-abang nak join Imtiaz? Nanti saya boleh join sekali kat sini. Tapi saya suka dan you all, pesanan saya satu, apa-apa hal you all jangan give up sebab dah ada proof. Orang dah berjaya, dah ramai dah sangat berjaya. Dan bila kita tak berjaya, bukan kita salahkan orang. Kita tanya di sini, kenapa kita tak boleh nak berjaya? Pasti ada something wrong somewhere kat kita. Jangan salahkan leader sebab jaga. Mana ada kotong? Tiga orang yang memang ikhlas nak tengok kita berjaya. Mak, ayah dan guru kita. Jaga tiga-tiga ni. Jaga attitude, jaga adab. Berkat ilmu tu dapat sikit, hasilnya sangat banyak. Kita nak keberkatan tu. So jangan ada rasa tak puas hati dengan leader kita. Jangan ada rasa kita iri hati dengan siapa-siapa. Kita kena jaga supaya energi positif tu prospek akan dapat rasa dan akan happy bila bersama dengan kita dan nak menjadi klien kita. Itu yang kena jaga. Alright? Okay. Abang nak tahu kau. Nak ni payah kat you ni, dia jenis lembut tau. Abang dia tak jenis manjur tau. Jadi orang tengok macam dia kena-kena tapi dia main. Okey, sini bang, sini. Tiga-tiga bawah. Bang, Mantap bang. Macam mana cakap?
Tapi sekali orang tengok macam dia gedik je. Orang tengok kan kita boleh kata dia macam orang gedik je. Seorang perempuan yang gedik kan. Gedik dan manja apa over. Macam tu lah. Ni payah dia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.